الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وبه نستعين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله، ونصلي ونسلم على هذا النبي الكريم سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها المؤمنون اتقوا الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله، فقد فاز المتقون. Muslimin dan muslimat, mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di dalam sebuah hadis riwayat daripada Abdullah bin Zam'ah radhiyallahu anhu, annahu sami'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yakhutub wa dzakara an-naqah والذي عقرها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذ انبعث أشقاها، انبعث لها عزيز عارم منيع في رهطه. ثم ذكر النساء فوعظ فيهن، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يعمد أحدكم فيجلد امرأته جلد العبد فلعله يضاجعها من آخر يومه، أو كما قال. hadis sahih muttafaqun alaih. Seorang sahabat yang bernama Abdullah bin Zam'ah radhiyallahu anhu menceritakan, kata dia ada dengar Nabi sallallahu alaihi wasallam memberi satu khutbah. Dalam khutbah itu Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan cerita tentang an-naqah, tentang unta Nabi Saleh. Wallazi aqaraha, dan juga Nabi menceritakan tentang kisah orang yang menyembelihkan unta Nabi Saleh itu. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, idzim ba'atha ashqaha, ingatlah ketika bangkit orang yang paling celaka. Dalam surah Asy-Syams Allah sebut, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, kazzabat thamud bi taqwaha idzim ba'atha ashqaha faqala lahum rasulullahi naqatallahi wa suqyaha fakazzabuhu fa'aqaruha fadamdama 'alaihim rabbuhum bi dhanbihim fasawwaha wala yakhafu uqbaha. Surah Asy-Syams. Tuhan cerita tentang kisah kaum Thamud. Kaum Thamud adalah umat Nabi Saleh. Kazzabat Thamud bi taghwaha. Tuhan kata kaum Thamud telah mendustakan rasul mereka kerana taghwaha, kerana melampau. Allah hantar Nabi Saleh, Nabi suruh mereka jadi orang baik. Tapi kaum Samud tak mau jadi orang baik. Maka mereka kata Nabi Saleh ni mengarut saja. Kazzabat Samud bi taghwaha. Maka Samud, kaum Samud telah mendustakan rasulnya semata-mata kerana melampau. Izim ba'asa ashqaha. Tuhan kata ingat balik cerita. Ingatlah ketika mana bangkit satu orang manusia, ashqaha, paling celaka. Dalam ramai-ramai kaum Samud ni ada seorang paling celaka.
Dia bangkit berdiri. Dia kata, aku nak pergi bunuh ni. Unta Nabi Saleh ni, yang unta yang menjadi mukjizat Nabi Saleh ni, aku nak pergi bunuh. Dia bangkit, dia kata, dan dia pergi bunuh. Selepas dia bunuh unta Nabi Saleh ni, dia mai cari Nabi Saleh, dia kata, ya Saleh, i'tina bima ta'iduna in kunta minal mursalin. Dia kata, wahai Saleh, kalau betul kamu ni Nabi, kamu ni Rasul, suruh Tuhan kamu buat mai bala, kerana kami dah bunuh unta tu. Allah Subhanahu wa ta'ala sebut dalam Quran cerita si celaka ini. Tuhan kata, izim ba'asa ashqaha. Ingatlah ketika mana hak paling celaka daripada kalangan kaum Samud ni bangkit pergi bunuh unta ni. Faqala lahum Rasulullah naqatallahi wa suqiyaha. Bila dia kata dia nak pergi bunuh unta ni, faqala lahum Rasulullah, Nabi Saleh sebagai Rasulullah kata dekat depa yang nak pergi bunuh ni. Nabi Saleh kata, naqatallah wa suqiyaha. Itu unta Allah punya, jangan kacau dia, biar dia dengan minuman dia. Kita dah baca cerita ni. Di antara mukjizat Nabi Saleh ni, Allah jadikan seekor unta yang cukup besar. Unta ni Allah hantar mai, tiba-tiba muncul daripada balik bukit. Tak ada siapa punya. Sebaliknya unta ni Allah punya. Bila mai unta ni, Nabi Saleh terus kata dekat kaum Samud, dia kata, ini unta Allah punya, jangan ada siapa niat tak baik nak pergi buat apa-apa yang tak elok dekat dia. Sebab unta ni Allah punya. Kaum Nabi Saleh ini, kaum Samud ini juga dipanggil Ashabar Ras, iaitu pemilik telaga yang sudah kering ayak. Ada satu telaga dekat mereka, telaga tu digunakan untuk mereka semua duk minum, duk ambil ayak nak guna hari-hari. Bila Allah hantar mai unta ni minum satu hari, kaum Samud minum satu hari. Hari unta ni minum, kaum Samud tak boleh minum. Hari kaum Samud minum, unta ni tak minum. Gilang. Sari unta, sari depa, sari unta, sari depa. Benda ni saja je Tuhan buat mai dengan tujuan nak test depa, nak tengok depa boleh patuh tak perintah Tuhan. Tuhan bukan tak boleh nak buat telaga lain, nak bagi unta ni pergi minum. Tapi saja Tuhan bagi ada satu telaga saja, Tuhan hantar mai pula unta minum satu hari, orang tak boleh minum. Orang minum satu hari, unta tak boleh minum. Ini peraturan Allah suruh macam tu. Allah nak tengok boleh ikut ke tak boleh ikut. Yang tu aja. Maka timbullah orang-orang yang duk bawa racun dalam masyarakat Samud ni. Dia kata ni tak boleh jadi. Selama ni kita saja duk guna ayam ni bila mai unta ni, dia pula dapat istimewa. Satu hari dia minum, kita nak kena selang sehari baru boleh guna ayam ni. Ini tak boleh jadi. Maka dia hasut orang semua, suruh lawan Nabi Saleh. Kerana unta ni Allah hantar mai sebagai mukjizat Nabi Saleh. Itu latar belakang ceritanya. Bila mereka duk bunyi, duk pakat nak pergi bunuh unta tu, faqala lahum Rasulullah, maka berkata Rasulullah, ya ini Nabi Saleh, dia kata, naqatallah, ini unta Allah punya, wa suqiyaha, biar dia dengan minuman dia, jangan duk kacau dia, ini Tuhan punya. Fakazzabuhu, maka mereka mendustakan apa yang dia kata, mereka tak peduli dekat dia, fa'aqaruha, mereka pergi sembelih unta tu. Fadamdama alaihim rabbuhum bizambihim fasawwaha, maka sampailah masa Allah Subhanahu wa taala binasakan depa sebinasa-binasanya. Senang aja nak jadi pasal kepada depa dimusnahkan oleh Tuhan, ni aja pasal dia. Tuhan kata jangan pi kacau. Bila pi kacau, fadamdama alaihim rabbuhum bizambihim fasawwaha, maka Allah buat turun satu azab membinasakan depa. Fasawwaha, maka Tuhan jadikan depa flat sama rata. Allah Subhanahu wa taala hantar mai azab dalam bentuk bunyi rajfah. Bunyi satu jerekah bunyi daripada langit. Dengan kerana rajfah itu, dengan kerana jerekah itu, bergelempang jatuh mati semua. Fasawwaha, maka Tuhan bagi depa mati, jatuh bergelempang sama rata.
wala yakhafu uqbaha. Allah Subhanahu wa taala langsung tak takut akibat tindakan dia. Tuhan kata macam tu. Wala yakhafu uqbaha. Dan sekali-kali Allah tak takut kepada siapa-siapa pun akibat daripada tindakan dia. Bila Tuhan ambil tindakan, hantar wa'mai rajfah, bunyi satu suara jerkah daripada langit, mati bergelempang, Tuhan tak takut dengan tindakan dia. Tuhan dah ambil tindakan tu, siapa nak lawan-lawan? Tuhan tak takut kepada tindakan yang akan mai balik daripada manusia. Nabi SAW dalam khutbah dia, Nabi sebut cerita ni. Selepas Nabi SAW sebut tentang ayat izim ba'asa ashqaha, ingatlah ketika bangkit yang paling celaka daripada kaum Samud pi bunuh unta ni, Nabi kata in ba'asa laha azizun 'arimun mani'un fi rahti. Maka bangkitlah satu orang yang cukup celaka. Dalam tafsir dia kata nama dia ni Qadar bin Salif. Bangkit dia ni aziz, satu orang yang nampak hebat, perkasa. Arimun, satu orang yang cukup jahat. Arim, cukup jahat. Mani'un fi rahtih, dan dia satu orang yang mempunyai power dalam masyarakat dia. Dalam bahasa kita Penang ni dia kata kepala masam. Bangkit satu orang kepala masam. Dia bangkit dan dia pergi bunuh unta yang dilarang bunuh oleh Allah Subhanahu wa taala ni. Nabi cerita benda ni kepada sahabat-sahabat dia dengan tujuan supaya sahabat-sahabat ambil pengajaran, ambil iktibar daripada kejadian yang menimpa kaum Samud ini. Summa zakara an-nisaa fa wa'adha fihinna. Lepas Nabi cerita tentang bantahnya kaum Samud terhadap Nabi Saleh, Nabi sambung khutbah dia tu dengan menyebut tentang kisah orang perempuan. Fa wa'adha fihinna, dan Nabi SAW memberi peringatan terhadap orang perempuan ni. Lepas cerita pasal Nabi Saleh, pasal kaum Nabi Saleh, pasal kebinasaan yang menimpa umat Nabi Saleh, lepas tu Nabi sambung tajuk yang kedua, tajuk pasal orang perempuan. Wa zakaran nisaa, Nabi cerita pasal orang perempuan. Faqala Nabi SAW, Nabi kata ya'midu ahadukum fayajlidu imra'atahu jaldal 'abd. Nabi kata ada berlaku dalam masyarakat kita ni satu orang laki-laki, fayajlidu imra'atahu, dia pukul bini dia, jaldal 'abdi, dia pukul bini dia macam pukul hamba abdi. Nabi cakap dalam khutbah dia. Nabi kata ada jadi benda ni dalam masyarakat kita ni, orang laki-laki sanggup pukul dia jaldal 'abdi macam pukul hamba, tak ada harga bini dia. Dia nak tampak, dia tampak. Dia nak sepak, dia sepak. Dia nak terajang, dia terajang. Dia nak ambil benda balon atas belakang, dia buat. Ada manusia, Nabi kata, fayajlidum ra'atahu, yang pukul isteri dia, jaldal 'abdi, macam pukul hamba abdi. Fala'allahu yudaji'uha min akhir yaumih. Tapi Nabi kata, selepas dia pukul bini dia macam mana pukul hamba abdi, macam pukul menatang, kemudiannya pada hujung hari, pada sebelah malamnya, dia jima' isterinya semula. Nabi cerita ni, Nabi nak gambarkan berapa kejinya orang laki-laki yang buat macam ni dekat isteri mereka. Hadis itu hadis sahih, muttafaqun alaih. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Allah Subhanahu wa taala suruh Nabi SAW bagi ingat dekat kita semua, umat Nabi Muhammad ni, supaya dengan orang perempuan ni jaga dia elok-elok. Masa Nabi SAW buat haji, Nabi buat haji sekali aja. Masa Nabi buat haji, masa bagi khutbah di Arafah, Nabi sebut benda ni. Nabi kata ala wastausu bin nisa'i khairan. Nabi kata ketahuilah, aku pesan kepada kamu semua, dengan orang perempuan ni hendaklah kamu nasihat dia baik-baik. Nabi pesan dengan orang perempuan ni nasihat baik-baik. Fa innama kunna awanun indakum, kerana orang perempuan ni, depa ni adalah tawanan kamu. Orang perempuan ni tawanan kita. Orang perempuan sebelum kahwin dia ditawan oleh bapa dia.
Tak boleh pergi mana, melainkan dengan izin bapa dia. Nak menikah pun mesti dengan persetujuan bapa dia. Bapa dia wali mujbir, wali yang boleh paksa dia untuk kahwin dengan siapa-siapa. Orang perempuan sebelum kahwin umpama tawanan bapa dia. Orang perempuan lepas kahwin dia umpama tawanan suami dia. Tak boleh pergi mana, melainkan dengan kebenaran suami. Maka sesuai orang perempuan ni, dia ni seumpama tawanan, maka orang yang menawan dia kena jaga dia elok-elok. Masa Nabi buat haji, banyak benda lain Nabi boleh bercakap. Tapi Nabi pilih untuk nak bercakap tentang soal jaga orang perempuan ni baik-baik. Di dalam sebuah hadis riwayat daripada Iyas bin Abdullah bin Abi Zubab radhiyallahu anhu. Kata dia, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tadribu ima Allah. Faja'a Umar radhiyallahu anhu ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqala, za'irna an-nisa'u ala azwajihinna farakhasa fi darbihinna fa'atafa bi ali Rasulillah sallallahu alaihi wasallam nisa'un kathir yashkuna azwajahunna faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam laqad atafa bi ali baiti Muhammadin nisa'un kathir yashkuna azwajahunna laisa ulaika bi khiyarikum atau kama qala, hadis riwayat Imam Abu Dawud. Seorang sahabat yang bernama Iyas bin Abdullah, kata dia Nabi SAW bersabda, Nabi ada bagi satu pesan. Nabi kata la tadribu ima Allah. Nabi kata janganlah siapa-siapa di kalangan hamba pukul orang-orang perempuan daripada hamba Allah. Nabi pernah pesan depan sahabat-sahabat dia, Nabi kata jangan pukul orang perempuan. Faja'a Umar radhiyallahu anhu ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Lepas Nabi pesan tak berapa lama, Sayyidina Umar mai jumpa Nabi. Faqala, kata Sayyidina Umar, za'irna an-nisa' ala azwajihinna. Sayyidina Umar kata dekat Nabi, dia kata ya Rasulullah, orang perempuan ni nampak depa ni dah mula melawan suami depa. Sayyidina Umar mai report dekat Nabi. Nabi kata jangan pukul orang perempuan. Bila Nabi bagi arahan macam tu, orang perempuan sudah ambil kesempatan. Cantik. Dia kata, dia dah tak boleh pukul kita lah ni. Dia pada mula duk tunjuk nak melawan suami. Kadang-kadang macam tu lah tuan-tuan. Kita pun kadang-kadang kan dengan anak ni pun kadang-kadang bila kita lembut sangat, dia mula tak dengar cakap. Bila kita garang sikit baru dia dengar cakap. Lebih kesian lah kat dia, duk takut terempun kat tengah duk seronok main dengan kau, tahu-tahu dengar ayah balik dandan cakap pelan-pelan. Ayah balik. Inilah pesanan daripada Kementerian Perpaduan apa dia kata. Sebagai bapa janganlah sampai anak pergi jadi takut main macam tu. Jadi benda ni tuan-tuan, dia nak kena tarik tali. Kita lepas sangat pun naik atas kepala kita. Kita cengih sangat pun dia jadi macam tu pula. Budak-budak dengan orang perempuan ni sama. Bila suami ni nampak lo'om sangat, habis. Dia buat laki dia bagi jadi macam daun cenehom aja. Bila laki dia cengih sangat, kesian kat dia pula. Jadi Nabi SAW sebagai Nabi bagi pesan tu elok dah. Nabi kata la tadribu ima Allah. Nabi kata jangan duk pukul orang perempuan ni. Jangan pukul. Bila Nabi kata macam tu, orang perempuan ni dah jadi satu macam, dah nampak macam suami pun tak apa nak hormat sangat. Pasal dia tahu suami dia tak boleh mengeras kat dia, Nabi larang. Sayyidina Umar Al-Khattab pergi jumpa Nabi. Dia kata, za'irna nisa ala azwajihinna. Sayyidina Umar kata, ya Rasulullah, orang-orang perempuan ni nampak mereka ni nak melawan suami-suami mereka. Farakhasa fi darbihinna. Maka Nabi SAW pun memberi rukhsah, memberi kelonggaran kepada suami boleh pukul isteri. Yakni isteri yang nusyus, isteri yang derhaka, isteri yang bantah, isteri yang jenis patut dipukul. Maka Nabi bagi kebenaran boleh pukul pula orang perempuan ni pada kadar memberi pengajaran, bukan pukul nak bawa mudarat.
fa'atafa bi ali Rasulillah sallallahu alaihi wasallam nisaun katsir. Kata hadis ni pula, bila bagi kebenaran orang lelaki-lelaki pukul perempuan pula, maka keluarga Nabi dikerumuni oleh orang perempuan yang ramai pula. Maka mai jumpa Nabi, jumpa isteri-isteri Nabi, jumpa keluarga Nabi, yashkuna azwajahunna. Maka mai duk cerita tentang suami mereka. Dia ni mai lagu bungkus muka sebelah, dia ni mai lagu, dia ni kena rimbut. Laki dah duk pukul mereka pula. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, Nabi kata, laqad atafa bi ali baiti Muhammadin nisaun katsir. Nabi satu hari bangkit bercakap depan orang. Nabi kata, sesungguhnya keluarga Muhammad, keluarga aku telah dikerumuni oleh orang perempuan yang begitu ramai. Yashkuna azwajahunna. Semua main nak cerita tentang perangai suami mereka yang duk suka pukul mereka. Laisa ulaika bi khiyarikum. Nabi kata, suami-suami yang duk pukul isteri ini, mereka tu bukanlah orang-orang yang baik sebenarnya. Nabi kata. Hadis itu riwayat Imam Abu Dawud. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Hadis ni dia nak bagi tahu kat kita. Macam mana nak cakap? Cakap tak boleh pukul, dia naik lemak. Pukul sangat-sangat sampai habis lemak langsung pula. Jadi Islam ni wa khairul umur awsatuha. Islam ni dia ambil yang pertengahan. Islam ni dia ambil yang pertengahan. Patut nasihat. Patut marah. Patut pukul, jangan pukul yang membawa sakit kepada dia. Di dalam sebuah hadis riwayat daripada Muawiyah bin Haidah radhiyallahu anhu. Kata dia, qultu ya Rasulullah, ma haqqu zawjati ahadina alayhi? Qala an tut'imaha idza ta'imta wa taksuha idza iktasaita wa la tadribil wajha wa la tuqabbih wa la tahjur illa fil bait. Atau kama qala, hadis riwayat Imam Abu Dawud. Nabi SAW satu hari ditanya oleh seorang sahabat. Sahabat tu kata, ya Rasulullah, ma haqqu zawjati ahadina alaih? Apakah tanggungjawab suami ke atas isteri? Nabi kata, an tut'imaha idza ta'imta. Suami bertanggungjawab kalau dia makan, isteri mesti makan. Wa taksuha idza iktasaita. Kalau dia pakai, isteri kena pakai. Wala tadribil wajha. Suami tak boleh sekali-kali pukul muka bini. Tak boleh. Selain daripada tanggungjawab zahir, sediakan tempat tinggal, pakaian, makan minum, selain daripada tu, suami, Nabi kata, wala tadribil wajha. Jangan sekali-kali pukul muka. Tak boleh pukul muka. Wala tuqabbih. Suami tak boleh. Tuqabbih ni ucap perkataan-perkataan keji dekat suami, dekat isteri dia. Tak boleh cakap kalimah-kalimah yang keji, yang melukakan dan menghancurkan hati isteri dia. Dikata kat bini dia, hang ni bangsa perempuan jalang. Bini kita takkan marah sampai boleh keluar kalimah yang macam tu. Itu kalimah qabih. Itu kalimah keji yang tidak patut terbit daripada mulut suami pada isteri. Marah dekat bini, pergi maki hamun dia, pergi kata, aku memang silap menikah dengan hang ni. Kalau masa ni boleh gostan balik ke belakang, aku tak kebulok ke hang. Perkataan-perkataan tu duk hirih hati bini dia, duk hirih. Itu semua dia panggil tuqabbih. Nabi kata, wala tuqabbih. Jangan sekali-kali suami cakap perkataan yang keji, yang boleh menghancurkan hati isteri. Wala tahjur illa fil bait. Suami tidak boleh tinggal isteri dia, melainkan tinggal pun dalam rumah juga. Maksudnya tak tidur dalam bilik, tidur tepi tonggas di dapur. Tak boleh keluar daripada rumah balik pergi tidur rumah mak dia, keluar pergi tidur di masjid ke apa ke. Keluar tu kerana marah dekat bini. Tak boleh. Perbuatan yang macam tu dilarang oleh Nabi SAW. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Demikianlah Islam tunjuk dekat kita satu garis panduan. Macam mana cara kita nak menghadapi dan nak menangani masalah-masalah
rumah tangga yang timbul akibat daripada selisih faham di antara suami dan isteri. Maka itu sebab ada sebuah hadis riwayat Abi Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, Nabi kata, akmalul mu'minina imana ahsanuhum khuluqa wa khiyarukum khiyarukum linisaihim, atau kama qala, hadis riwayat Imam At-Tirmizi. Nabi SAW bersabda, Nabi kata sempurna orang laki-laki yang beriman itu ialah yang akhlaknya baik. Nabi kata orang laki-laki yang paling sempurna iman dia ialah orang laki-laki yang akhlak dia baik. Perangai, tingkah laku, adab sopan dia baik. Wa khiyarukum khiyarukum linisaihim, dan sebaik-baik orang laki-laki itu ialah mereka yang baik kepada isteri mereka. Tonton tengok dalam hadis Nabi, isteri Nabi kalau tanya pasal Nabi, semua cerita yang baik-baik saja. Bukan kerana mereka nak lindung aib Nabi, tapi memang Nabi orang baik. Melainkan mereka terpaksa cerita benda yang baik-baik yang ada kepada Nabi SAW. Yang kita ambil pengajaran, mudah-mudahan kita jadi satu orang suami, satu orang bapa yang baik. Baik pada penilaian Allah Subhanahu wa taala, kerana baik itu merupakan alamat kepada sempurna iman kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan mukadimah itu memberi manfaat kepada kita semua. Kita menggunakan tafsir Nurul Ihsan jilid 1. Muka surat 61. Masih lagi berada di dalam tafsir suratul Baqarah. Malam ni kita masuk ayat 194. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Asy-syahrul haramu bisyahril haram wal hurumati qisas. Bermula bulan ataupun syahrul haram itu berlawanan hormah dengan bulan syahrul haram. Dan segala hormah itu berbalas-balas. Maka seperti mana perang mereka itu akan kamu padanya, maka perang oleh kamu. Kerana hormah itu dibalas dengan seumpamanya apabila dibinasakan dia. Ini ayat yang kita nak baca pada malam ni. Tuhan kata dalam ayat ni, asy-syahrul haram bisyahril haram wal hurumat qisas. Tuhan kata bulan haram dengan bulan haram walaupun dilarang perang, tapi kalau kita diserang kita boleh perang. Asal-asalnya dalam bulan haram tak boleh perang. Asal-asalnya kalau berada di tanah haram tak boleh perang. Asal-asalnya kalau kita di dalam ihram tak boleh perang. Itu asal-asal hukum macam tu. Tapi kalau sekiranya sewaktu bulan haram, sewaktu kita dalam ihram, sewaktu kita ada di atas bumi yang dipanggil tanah haram, kita diserang, Islam bagi kita qisas, bagi kita balik-balik serangan itu. Maka ayat ni adalah ayat pengecualian. Hukum asal tak boleh. Tapi kalau sekiranya kita sewaktu dalam ihram, sewaktu duduk di tanah haram, sewaktu bulan haram, sewaktu dilarang perang, tiba-tiba kita kena serang, kita tak boleh duduk saja. Kita kena lawan balik. Lawan balik orang yang serang kita di dalam bulan haram, tidak salah. Dia nak abang yang tu. Baik. Sambung hadis tu, sambung ayat tu, faman ya'tada 'alaikum fa'tadu 'alaihi bimithli ma'tada 'alaikum. Maka barang siapa sengaja serang ke atas kamu, maka sengaja oleh kamu serang atas dia dengan seumpama barang yang sengaja ia ke atas kamu itu. Saja-saja orang serang kita, kata bila tuan-tuan, kata bila musim haji hak nak main ni, mereka serang Mekah. Kata bila macam tu. Adakah kita ada di Mekah, tanah haram, kita pula dalam keadaan ihram, kita tak boleh nak lawan dia balik? No. Dia kata kalau sekiranya berlaku benda ni, musuh sengaja serang kita di waktu kita dilarang perang, maka pada ketika itu kita boleh perang dengan dia, dan kita perang dengan dia tidak jadi kesalahan. Dia kata begitu. Dia kata dengan perang pada tanah haram, ataupun perang di dalam waktu ihram, ataupun perang di dalam bulan-bulan haram, maka itu tidak salah.
tampar dengan tampar, pukul dengan pukul, tikam dengan tikam, dengan syarat tiada berlebih-lebih. Yang tu yang kata qisas. Qisas ni maksudnya balasan setimpal. Dia bunuh anak kita, kita boleh tuntut supaya dia dibunuh balik. Maka menuntut supaya pembunuh itu dibunuh balik, itu dia panggil hukum qisas. Dia tampak kita pecah bibir mulut, kita boleh pergi mahkamah minta supaya dia ditampak balik sampai pecah mulut. Kita tuntut supaya dia ditampak sampai pecah mulut, itu qisas. Dia ambil satu pisau, dia gawang mai kat kita, luka ada sejengkai kena di dada ni, kita boleh tuntut supaya dia juga digawang pisau dan luka sejengkai. Itu qisas. Walaupun Islam kata memberi maaf itu lebih baik, tapi menuntut qisas itu dibenarkan oleh agama. Begitu firman Allah, wattaqullah, dan takutlah olehmu akan Allah pada melebihi balasan dan sengaja itu. Dan jaga. Agama kata bila kita tuntut jangan lebih daripada hak dia buat ke kita. Dia tampak kita pecah liang mulut, kita tampak dia balik keluar gigi 5 buntung. Itu lebih itu lebih. Jadi jaga, Tuhan kata wattaqullah, dan takutlah olehmu akan Allah pada melebihi, pada membalas tu. Jangan kita terlebih balas. Hak dia buat kat kita tak terang mana, kita buat kat dia sampai memudaratkan dia. Maka itu tidak boleh. Yang cantiknya, maafkan dia. Habis, selesai. Firman Allah, wa'lamu annallaha ma'al muttaqin. Dan ketahui olehmu bahawasanya Allah Ta'ala itu serta segala orang yang muttaqin, yakni orang yang takut Allah, dengan pertolongan dan menang perang. Kalau bertakwa, Allah duduk dengan kita. Ini susah tuan-tuan. Kerana takwa ni satu benda yang subjektif, satu benda yang tak nampak. Nabi sendiri kata apa? Nabi kata at-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna. Nabi ulang 3 kali. Nabi kata takwa duk datang ni. Nabi tunjuk. Wa asyara ila sadrih. Nabi mengisyaratkan kepada dadanya. Nabi kata at-taqwa hahuna. Nabi kata takwa duk datang ni. Tak nampak. Kita tengok dengan jubah, dengan serban, belum tentu ada takwa. Belum tentu. Kerana takwa duk datang ni. Setidaknya pakai jubah, pakai serban itu buah kepada ketakwaan. Itu bunga kepada ketakwaan. Itu alamat kata dia ada takwa. Tapi sebenar-benar dia takwa ke tak? Huna. Nabi kata tak ni. Tuhan aja yang tahu. Benda ni semua boleh apa? Jubah boleh apa? Serban boleh lilit dan sebagainya. Tapi takwa Allah yang tahu. Maka Nabi SAW kata at-taqwa hahuna, takwa ada datang ni. Allah kata wa'lamu annallaha ma'al muttaqin. Ketahuilah Allah bila masa pun dia bersama dengan orang yang bertakwa. Kalau Allah Subhanahu wa taala ada sama dengan orang yang bertakwa, maka Allah akan bantu dia. Sama ada bantu dalam bentuk bagi dia menang bila berlaku perang, ataupun bantu dalam bentuk bagi dia dapat syahid yang dia idam-idamkan selama ini. Itu bantuan Allah. Bukan senang nak dapat syahid. Kalau Allah bantu dia mendapat syahid, maka itu adalah hasil ketakwaan dia. Maka Allah bagi syahid dekat dia. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Firman Allah, wa anfiqu fi sabilillah, dan belanjakan olehmu pada jalan menguatkan agama Allah, iaitu belanja perang dan lain-lainnya. Tuhan suruh, dia kata wa anfiqu fi sabilillah. Ajak diri kita ni sanggup belanja untuk jalan Allah. Banyak tuan-tuan lah ni, banyak pihak nak buat kerja untuk agama, yang menjadi constraint mereka ialah dari segi financial. Banyak pihak nak buat kerja untuk jalan Allah, untuk sabilillah ni, banyak pihak nak buat. Tapi hak sangkutnya financial. Rumah anak yatim, tuan-tuan, berapa banyak anak yatim yang terbiak ada dalam dunia ni, dalam Malaysia ni, dalam Pulau Pinang ni. Anak yatim yang terbiak, mak tak ada, ayah tak ada, mak tak ada, ayah ada, ayah tak ada, mak ada dan sebagainya. Berapa banyak ada yang hidup mereka ni tak tahu nak abang punya susah jadi melarat dan sebagainya, yang akhirnya membawa kepada rosak mereka. Nak cari pihak yang volunteer, yang suka rela nak pergi set satu rumah anak yatim, bukan set rumah bayar sewa saja, nak pergi duk jaga budak-budak ni, bukan kerja senang tuan-tuan.
Nak pergi duduk jaga budak-budak ni daripada pagi dia bagi tidur sampai dia nak tidur pula tu apa nak buat kat dia, sampai waktu malam dia tidur apa pengisian nak bagi kat dia, makan minum dia hari-hari, pendidikan tarbiyah untuk dia dan sebagainya, sampai nak bagi dia ni jadi manusia yang berguna. Bukan senang. Kalau ada orang volunteer nak buat, sangkutnya ialah financial, duit tak ada. Maka kita kalau jumpa hak macam-macam ni, tak boleh bagi banyak, bagi sikit. Bagi. Wa anfiqu fi sabilillah. Ambil kesempatan pun banyak. Ambil kesempatan juga, kata kena buka rumah anak yatim dan sebagainya, panggil budak-budak pakat berdiri sebaring, pakat duk peluk Quran dan sebagainya. Dia ambil gambar budak-budak ni, pergi merata tempat, abang kata dia ada jaga anak yatim dan sebagainya, minta derma, orang bagi duit, kawah kutip duit ni pergi duk seronok tak manakah, budak-budak ni dia pergi makan sehari sekali aja. Pun ada juga. Ni kata manusia, ni yang kata manusia. Kulit bagi nampak kata kenun dia nak buat kerja agama sangat-sangat, tengok-tengok kona. Ni kata manusia. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Tapi Islam suruh wa anfiqu fi sabilillah. Pada jalan Allah kita kena nafkah. Nak cari orang yang sanggup bekerja untuk nak jadikan orang baik ni, nak kerja nak tarik orang jadi baik ni sangat susah. Hak susah ni lah Islam suruh buat, dan Islam janji syurga kepada orang yang sanggup buat benda susah ni. Firman Allah, wala tulqu bi aidikum ila tahlukah, dan janganlah kamu lontak dengan tangan kamu itu kepada sebab kebinasaan, dengan tinggal perang dan tinggal belanja atasnya, dan tiap-tiap yang bawa kepada kebinasaan badan. Itu dia. Hak ni hak kita sebut pada bulan lepas. Cerita dalam sebuah hadis, cerita seorang sahabat bernama Aslam bin Abi Imran. Dia cerita benda ni. Dia kata ketika berlaku perang Konstantinopel, seorang sahabat Nabi, sahabat muhajir, dia serbu musuh ada di depan. Waktu perang di Konstantin ni, dia tengok musuh, dia seorang dia serbu masuk di tengah-tengah musuh tu. Dan masuk dia di dalam musuh tu berjaya menimbulkan kucar-kacir di dalam kumpulan musuh ni. Satu orang sahabat lain bila tengok dia ni serupa macam gadai nyawa, dia tahu dah dia pergi masuk tu kemungkinan dia matilah. Tapi dia sanggup hilang nyawa kerana masuk pergi nak rosakkan pakatan musuh ada dari depan tu. Dia pergi masuk tu, orang tengok ni ada yang kata wala tulqu bi aidikum ila tahlukah. Depa kata jangan kamu campakkan diri kamu dalam kebinasaan. Tindakan pergi masuk ke tempat musuh yang memungkinkan mati itu dianggap oleh dia ni sebagai sengaja nak perosak diri sendiri, sebagai nak bunuh diri. Seorang sahabat yang bernama Abu Ayyub Al-Ansari. Abu Ayyub bila dengar kawan ni kata lagu tu, dia terus kata, dia kata apa yang hang faham tu tak betul. Kami lebih faham apa maksud ayat wala tulqu bi aidikum ila tahlukah. Kami lebih faham sebab kami duduk dengan Nabi, pernah berlaku benda ni di depan Nabi, dan Nabi bagi tahu kat kami maksud wala tulqu bi aidikum ila tahlukah tu bukan macam yang hang faham. Dia kata dulu, dia kata masa zaman awal-awal Islam, kami semua ni habis duit, habis tenaga, habis masa bantu Nabi untuk nak pastikan Islam naik. Tuan-tuan, berapa ramai sahabat yang habis segala-galanya untuk nak bawa Islam naik sampai jadi macam Islam hari ni. Kita senang lah ni, kita senang celak-celak mata mak ayah dua-dua Islam dah. Kita hari ni senang celak-celak mata duk bunyi bang merata tempat, maghrib bunyi sampai 3 tempat orang bang. Kita hari ni terima Islam tak susah mana sangat pun. Nak main masjid bukan ada siapa kacau apa-apa saja, tak ramai aja. Dulu zaman Nabi dulu, sahabat-sahabat nak pi dengar kuliah Nabi, nak pi mengaji dekat Nabi tu, ancaman maut dia ada sepanjang lorong, sepanjang jalan. Bukan kata orang nak main mengaji kat Nabi dia ancam. Nabi sendiri nak pi semayang pun kena. Ni zaman awal Islam, Nabi sendiri nak pergi semayang, Nabi nak pergi tu pun jalan kena. Orang lempak perut unta busuk, lempak sampah atas belakang, jurus ayam atas kepala, Nabi nak pergi semayang aja pun kena. Nabi tengah semayang di tepi Kaabah, Uqbah bin Mu'ayyid mai ambil perut unta busuk bubuh atas belakang Nabi.
Nabi tengah duduk sujud semayang, ada kawan nak pergi jijak tengkok Nabi. Apatah lagi orang nak ikut Nabi. Bilal nak ikut Nabi sampai kena jemuk tengah padang pasir, panas terik. Heret atas batu-batu besar sampai terkopak isi daging. Ini cerita zaman awal Islam. Maka sahabat-sahabat zaman tu, mereka ni habis segala-gala. Habis duit ringgit, habis tenaga, habis masa, habis nak fikir ni sampai kering otak, fikir apa lagi idea boleh bagi untuk nak bantu Nabi bawa Islam ni. Punya teruknya sahabat pada masa tu. Kata Abu Ayyub Al-Ansari, apabila Islam sudah duduk pada satu tempat yang kuat, Islam sudah establish, Islam sudah meluah, kami ni bila dah tengok Islam dah okey, kami nak balik menguruskan kebun dan ladang-ladang kami nak bagi masa penuh kepada keluarga kami. Bila kami nak buat macam tu, tiba-tiba Allah buat turun ayat wa anfiqu fi sabilillah wa la tulqu bi aydikum ila tahlukah wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Turun ayat ni. Bila kami pergi jumpa Nabi, Abu Ayyub Al-Ansari kata, kami pergi jumpa Nabi, kami habang kat Nabi, ya Rasulullah, nampak kita dah okey dah lah ni. Kita dah ada satu kerajaan di Madinah. Negara-negara luar pun semua dah hormat dekat kita, mereka pun dah tak mengancam kita. Oleh kerana keadaan lah dah okey dah, kami minta izin kepadamu ya Rasulullah, kami nak balik pergi tengok balik perniagaan kami, kebun kami, ladang kami, dan nak bagi lebih masa kepada keluarga kami. Boleh tak boleh? Nabi tak dan kata apa? Allah turun ayat ni, wa anfiqu fi sabilillah. Tuhan kata teruskan berbelanja pada jalan Allah, wala tulqu bi aydikum ila tahlukah. Tuhan kata jangan kamu campak diri kamu dalam kebinasaan dengan kerana tinggal perjuangan Islam ini. Wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Tuhan kata buat yang baik-baik. Allah suka orang yang buat benda yang baik-baik. Turun ayat ni. Bukan maksud kata pergi serang musuh sampai mati itu kita jatuhkan diri kita dalam kebinasaan, tapi meninggalkan perjuangan itu satu kebinasaan. Itu maksudnya. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Firman Allah wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Dan perbuat baik olehmu dengan taat badan dan juga taat harta, bahwasanya Allah Ta'ala kasih ia akan segala orang yang buat kebajikan. Allah Subhanahu wa Ta'ala suruh kita terus melakukan kebaikan. Membalas ia, yakni membalas Allah akan mereka itu dengan kebajikan. Siapa buat baik, Allah akan balas dengan kebaikan. Tuan-tuan, kita banyak lorong, banyak cabang dia ada nak buat baik. Budak-budak Mahat Tahfiz Masjid Negeri Pulau Pinang, ada 7 orang yang akan melanjutkan pelajaran ke Mesir. Mereka dah tamat, dah dapat diploma hafaz Quran Masjid Negeri Pulau Pinang. Mereka nak melanjutkan pelajaran ke Mesir. Tu dia hantar mai surat derma, bagi senarai punya panjang, kegunaan tiap-tiap seorang mau dia ada sampai 10,000. Pasal apa? Tahun pertama tak dapat beasiswa. Tahun pertama budak-budak tu pergi tak ada beasiswa. Kalau mereka perform dalam tahun pertama, keputusan baik, barulah tahun kedua Majlis Agama Islam akan bagi zakat, bagi bantuan duit zakat sebagai beasiswa mereka. Tahun pertama tak ada. Keperluan seorang mau ada 10,000 dengan penerbangan pergi balik, dengan makan minum di sana, dengan yuran pengajian, dengan nak beli baju sejuk dan sebagainya, macam-macam. Jumlah kasar dia ada dekat 10,000 seorang. Pak-pak mereka bukan orang kaya. Anak orang miskin, anak orang susah, macam-macam. Tak ada duit nak belanja untuk anak nak pergi mengaji. Hak tu pun kalau orang Pulau Pinang pakat bagi seorang RM1 pun 7 orang boleh pergi dah. 7 orang boleh pergi dah. Kalau kita bagi seorang RM1 pun 7 orang tu boleh pergi dah. Kalau seorang bagi RM5, kalau seorang bagi RM10, lagi cepat mereka. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Siapa nak tolong mereka ni? Mereka nak pergi nak hafal Quran. Bukan nak pergi hafal lagu Bob Tutupoli. Nak pergi hafal Quran. Kalau kita bagi pun tak ada rugi apa. Bagi RM10 pun tak apa dah. Tak ada rugi apa. Mereka tubuhkan satu sekretariat lah ni. Di Masjid Negeri Pulau Pinang tu. Tubuh satu sekretariat.
dengan mendapat kelulusan daripada Jabatan Agama Islam Pulau Pinang. Ada satu sekretariat, mereka sedia menerima bantuan daripada siapa-siapa. Sekretariat ni akan kutip duit yang dapat tu akan dibahagikan kepada 7 orang budak Nabi. Tuan-tuan, ada sikit sebanyak kita bagi, tuan-tuan. Bagi. Anak kita tak boleh hafal Quran, anak kawan kita boleh hafal, kita ada sumbangan bagi untuk dia nak mulakan pengajian hafal Quran. Cukup, tuan-tuan. Allah kira. Kalau sekiranya kita niat baik, Allah lagi dekat kita. Takut-takut di akhirat esok duk tengok hak kita sendiri buat tak ada apa. Hak ni aja pahala ada. Tuan-tuan, baru kita tahu betapa kita telah buat baik. Dan kita menyesal kerana tak buat lebih daripada tu. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Firman Allah, wa atimmul hajja wal umrata lillah. Dan sempurna olehmu akan kerja haji dan umrah itu kerana Allah Subhanahu wa taala semata-mata. Ni pula dia nak main cerita lain pula. Cerita Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita kalau nak buat ibadah, buat bagi sempurna. Wa atimmu maksudnya dan sempurnakanlah. Dan hendaklah kamu sempurnakan. Hendaklah kamu tamamkan. Hendaklah kamu jadikan ibadat kamu tu sempurna, cantik. Wa atimmul hajja wal umrata lillah. Dan hendaklah kamu sempurnakan haji dan umrah kamu tu kerana Allah semata-mata. Ramai orang pergi Mekah buat haji, tapi ramai pergi dengan berbagai-bagai niat. Pergi kerana nak ambil title, nak balik, nak jadi tuan haji, pergi ke macam-macam tujuan. Tak pergi pun tak kena ni, umur dah lanjut dah, saat ni tak pergi dia paduk kata apa pula, dia ingat lagu tu pergi pun ada. Macam-macam niat orang pergi haji ni. Tapi Tuhan kata wa atimul hajja wal umrata lillah, dan sempurnakan olehmu akan kerja haji dan umrah itu kerana Allah semata-mata. Aku pergi ni kerana Allah. Fa in uhsirtum famastaysara minal hadi. Maka jika ditegah ataupun dihalang akan kamu daripada tamam, daripada menyempurnakan haji, maka wajib apa yang mudah daripada dam, yakni seekor kambing kamu sembelih di tempat hasar itu, yakni di tempat kena tahan itu. Kalau ditahan pakai dah apa semua, tengok-tengok tertahan dengan sebab-sebab yang tertentu, maka kita kena sembelih seekor kambing. Tertahan ni macam-macam sebab lah, kena tipu dengan ejen pun boleh jadi. Ambil nama, bayar deposit apa semua, takkan dah turun rumah bang bertanak dengan khamat semua sekali siap dah. Peluk teriak tangis ni tak kira lah. Pergi tengok tak ada siapa duk tunggu. Pasport tak tahu pergi ke mana, kena tipu dengan ejen. Maka dia terhalang daripada mengerjakan haji. Maka orang-orang yang terhalang daripada nak buat haji ni, sedangkan dia dah pun berniat, berihram dan sebagainya, dia kata maka hendaklah dia bayar dam dalam bentuk, dia kata seekor kambing disembelih di tempat dia tertahan itu. Tang mana dia tertahan, di situ sembelih seekor kambing. Wala tahliqu ru'usakum hatta yablughal hadyu mahillah. Dan jangan kamu cukup kepala kamu sehingga sampai dam itu akan tempatnya. Yakni sembelih dulu baru cukup dengan sembelihan di tanah haram dengan niat tahallul, dan disedekahkan atasnya kepada segala miskin, kemudian barulah bercukup. Pastikan sembelih dulu, lepas sembelih tu baru cukup. Cukup itu tahallul dia panggil, nak menghalalkan kita buat benda yang diharamkan dengan kerana kita duduk dalam ihram. Jangan cukup lagi, sembelih dulu binatang bayang dam ni, sembelih dulu baru boleh cukup kepala. Cukup kepala makna dia dah tahallul, dia dah halal dah buat benda yang dilarang kerana duduk dalam ihram. Firman Allah, faman kana minkum maridan aw bihi adha min ra'sih. Dan barang siapa yang ada daripada kamu itu sakit, atau ada dengan dia penyakit di kepala seperti kutu dan sakit kepala, maka cukup ia ketika di dalam ihram. Pengecualian. Kalau sekiranya dia ni jenis ada kudir atas kepala, ataupun penyakit kutu atas kepala, ataupun sakit kulit apa ke atas kepala ni, sekira-kira kalau sekiranya tak cukup, memang jadi mudarat dekat dia, maka kes yang macam ni dia boleh cukup dulu kerana mudarat yang ada pada dia. Cukup dulu, lepas tu kemudian baru sembelih kambing. Ini berlaku zaman Nabi SAW. Satu sahabat nama dia Ka'ab bin Ujrah. Ka'ab bin Ujrah ni, dia ni kepala dia kutu.
Kutu sampai duk makan kulit kepala ni sampai jadi berkulir atas kulit kepala ni. Nabi SAW pada tahun tertahan daripada nak buat haji tu, Nabi SAW suruh dia cukong dulu. Nabi suruh dia cukong dulu, saat lagi baru cerita sembelih. Kes bagi dia ni pengecualian kerana dia ada mudarat di kepala dia. Sama macam orang lelaki, haram pakai baju setera, haram pakai. Tapi dibenarkan pakai setera kepada orang lelaki-lelaki yang tak boleh pakai kain lain daripada setera. Ada pengecualian. Islam ni bukan susah sangat. Kalau dia kena penyakit tu, penyakit tak boleh pakai baju selain daripada baju setera. Kalau pakai jadi koyor, menjerit, wiwat dan sebagainya, dia ada sakit. Misal sakit ni tuan-tuan, dalam dunia ni, Allahu Akbar, tak tahu nak abang, pelik ni cukup banyak. Pelik ni cukup banyak. Kan? Dalam dunia ni banyak benda pelik. Bukan 7 daripada kata ada 7 benda ajib. Tak, bukan 7. 700 ke 7,000 benda ajib dua dalam dunia ni. Punya banyak. Jadi duk main nak cerita di sahabat, duk cerita ada satu sahabat. Orang baik-baik lah. Anak dia aksiden. X-ray kali mula. Dalam gambar X-ray tu tunjuk patah ni tak tahu berapa banyak tempat. Aksiden kereta kena belah dengan lori kan, dengan apa kan. Patah ni tulang tengkuk ni patah, tulang belakang dekat dengan bawah ni patah, kaki patah 2-3 tempat anak ni. Koma berapa hari duk ada hospital Kulim. Koma tak tahu berapa hari. Kira adat katanya pada masa tu bila tengok ni kata harus dah budak ni. Doktor sendiri pun tak bagi satu harapan tinggi kepada keluarga. Cerita doktor pun kata apa pun kena terima. X-ray tunjuk patah habis ni. Hari ni balik rumah dah. Ni hak patah, hak koma berapa hari tak sedang, hak patah habis satu badan ni, hari ni balik rumah. Sebelum balik, pergi X-ray lagi sekali. Pakar ortopedik pun heran. X-ray pula tak ada patah-patah hari itu, gambar hari itu tunjuk kata patah tu, tak ada patah. Tak ada patah. Salah seorang daripada abang budak ni masuk dalam 7 orang. Nabi buat hafal Quran di Mesir ni, saya sebut tadi. Salah seorang abang pada budak aksiden ni. Tak tahu, kita nak cerita lebih-lebih pun kita tak tahu lah. Ini yang kata God's miracle. Tuhan bagi kat dia. Apa rahsia di sebalik benda tu? Wallahu a'lam. Kita dengar cerita Imam Al-Bukhari. Tentu pernah dengar cerita Imam Al-Bukhari. Lahir ke buta, mata tak nampak dan sebagainya. 2 tahun Imam Bukhari daripada hari beranak sampai 2 tahun mata tak nampak. Tapi mak dia, bapak dia keturunan orang baik-baik, orang yang saleh-saleh, orang yang rapat dengan Allah. Mak dia selama 2 tahun Al-Bukhari buta. Selama 2 tahun tu mak ni doa dekat Allah ni tiap-tiap malam, bangkit semayang malam minta doa dekat Allah. Minta supaya Allah Subhanahu Wa Taala bagi penglihatan dekat anak dia. Minta satu benda yang tak masuk akal. Minta satu benda yang tak masuk akal. Buta minta bagi nampak. Tak masuk akal tuan-tuan. Lah ni pun cerita dia kena pergi hospital lah. Bagi pakar mata tengok apa patut. Masa tu minta dekat Tuhan aja. 2 tahun Allah Subhanahu Wa Taala bagi mak dia mimpi. Mak Imam Al-Bukhari mimpi. Mimpi ada satu orang mai dengan pakaian serba putih, kata dekat dia, dia kata anak kamu akan diberikan penglihatan semata-mata kerana air mata ikhlas yang kamu teriak tiap-tiap malam selama 2 tahun. Mak dia bangkit-bangkit esok, Bukhari boleh tengok. Ini bukan hadis, tetapi benda ni terbukti. Kisah menceritakan tentang dia macam tu. Benda unexplained. Benda unexplained. Kita nak explain macam mana? Kita tak reti explain. Melainkan kita kata God's miracle. Yang ni Tuhan punya kuasa. Iza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Ini Tuhan kita. Ni yang kata Tuhan kita tu alhamdulillahi rabbil alamin. Tuhan sekalian. Ni Tuhan kita. Tuhan yang boleh buat satu benda yang manusia tak sangka Tuhan boleh buat.
Tapi innallaha ma'al muttaqin. Allah bersama dengan orang yang bertakwa. Doa orang-orang yang macam ni terus sampai dekat Allah Subhanahu wa taala, maka atas Allah nak bagi ataupun tak bagi. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Firman Allah, fa fidyatun min siyamin aw sadaqatin aw nusuk. Maka dam yang wajib atasnya ialah daripada 3 hari puasa. Orang yang kena masalah tertahan daripada yang sebagainya, maka kena 3 hari puasa. Ataupun sedekah 3 gantang makanan anak negeri. Sedekah kalau kita sedekah berat. Untuk dimakan oleh 6 orang miskin. Ataupun sembelih seekor kambing. Demikian juga mereka yang pakai bau-bauan. Dan juga mereka yang pakai minyak. Dan kain sentung. Sentung dia tulis itu. Kain sentung maksud kain berjahit lah. Kain bila dah jadi sentung tu mesti jahit lah. Kain sentung dia kata. Dan orang yang kerat kuku ketika di dalam ihram, maka dam dia sama macam yang disebutkan tadi. Firman Allah, fa iza amintum, maka apabila aman kamu daripada seteru, faman tamatta'a bil umrati ila al hajj, maka bermula mereka yang kerja haji tamattu', iaitu kerja umrah dalam musim haji dan kerja haji pada tahun itu juga, dan tiada kembali ihram pada miqat haji, famastaysara minal haji, maka apa yang mudah daripada dam, yakni wajib atas orang yang buat haji tamattu' itu sembelih seekor kambing kemudian daripada ihram dengan tamattu' itu. Ini nas yang mengatakan haji tamattu' itu kita boleh buat. Buat haji tamattu' kena dam seekor kambing. Begitu. Dan yang terlebih afdal disembelih dam itu pada hari nahar, hari raya haji. Sebab tuan-tuan, kita pergi Mekah buat haji selepas melontang Jamratul Aqabah. Selepas melontang Jamratul Aqabah, pakat berlarak pergi ke tempat tu. Tempat apa nama? Orang duk buat sembelih korban tu. Tak jauh daripada Mina tu. Jalan kaki pergi tengok tempat tu. Sebaik-baiknya dia kata nak bayar dam kerana buat haji tamattu', buat pada hari nahar, pada hari raya haji. Kita semua tahu dah macam mana Nabi SAW buat haji. Nabi SAW buat haji 8 hari bulan start. Nabi pergi ke Mina. Nabi pergi ke Mina 8 hari bulan dah sembahyang jamak pasar apa semua dah di Mina. 9 hari bulan Nabi pergi ke Arafah. Nabi duk ada di Arafah tu, Nabi wukuf daripada waktu zuhur, daripada masuk waktu zuhur Nabi wukuf sampailah kepada terbenam matahari. Nabi tunggu di Arafah tu daripada masuk waktu zuhur, Nabi tunggu sampai terbenam matahari. Bila terbenam matahari je Nabi bergerak daripada bumi Arafah sampai ke Muzdalifah. Bila sampai di Muzdalifah, Nabi SAW semayang maghrib dengan Aisyah di Muzdalifah. Semayang jamak. Maghrib dengan Aisyah semayang jamak di Muzdalifah. Selepas selesai semayang jamak maghrib Aisyah di Muzdalifah, Nabi duduk di Muzdalifah tu, duduk sampailah terbit fajar esok pagi. Semayang subuh pula di Muzdalifah. Lepas selesai semayang subuh, sebelum matahari naik, Nabi bertolak daripada Muzdalifah masuk ke Mina untuk nak selesaikan kerja-kerja di Mina. Itu pergerakan Nabi di dalam ibadat haji. Maka Nabi SAW dia buat hajinya macam tu, dia kata. Maka dia kata di sini, dia kata dan yang terlebih afdal, dia kata sembelih ni pada hari raya haji tu. Maknanya 10 hari bulan Zulhijjah, sewaktu kita sampai pagi di Mina tu. Selepas melontang Jamratul Aqabah, lepas tu pergi sembelih. Begitu. Faman lam yajid, maka barang siapa tiada dapat kambing, fasiyamu salasati ayyam fil hajj wa sab'atin idza raja'tum, maka wajib puasa 3 hari pada dalam ihram haji itu. Ataupun kita ambil puasa 10 hari ni, iaitu dia kata puasa 3 hari sewaktu dalam ihram. Contohnya ihram hari yang kelima. Hari yang kelima daripada bulan Zulhijjah kita ihram. Maka puasa hari 6, hari 7 dan hari 8. Puasa. Dan puasa 7 apabila kembali kamu ke negeri Mekah ataupun lainnya. Ataupun balik ke Malaysia, puasa lagi 7 hari. Ini pilihan kedua. Kalau dia tak mau sembelih kambing, dia pilih untuk nak puasa 10 hari. Puasa 10 hari itu 3 hari buat
masa di dalam ihram. Iaitu apa dia? 3 hari, dia kata mula daripada hari yang kita hari kelima kita niat ihram, hari ke-6, hari ke-7, hari ke-8 kita puasa. Habis puasa tu baru kita bertolak untuk nak pergi buat haji. Dah habis selesai dah ibadat haji sah lera semua, 7 hari lagi sama ada nak puasa di Mekah ataupun nanti balik ke Malaysia puasa pun tak apa. Begitu. Tilka asyaratun kamilah. Demikian itulah 10 jadi cukup puasa itu. Zalika liman lam yakun ahluhu hadiril masjidil haram. Bermula yang demikian itu, yakni hukum-hukum tu tadi bagi mereka yang tiada ahlinya hadir masjidil haram. Ini untuk orang yang bukan penduduk Mekah, untuk orang yang mai ke Mekah. Penduduk Mekah dia kena buat haji ifrad. Orang yang mai daripada jauh, dia kata dengan bahawa ada mereka itu pada tempat 2 marhalah ataupun lebih daripada Masjidil Haram, boleh buat haji tamattu' ni dan juga bayang dam, bayang semua yang disebutkan tadi. Begitu. Maka tiada dam atasnya. Atas penduduk Mekah yang buat haji ifrad tidak kena dam. Dan tiada puasa ke atas mereka itu. Dan dihubung dengan orang yang kerja haji tamattu' itu haji qiran, iaitu ihram dengan haji buat serentak. Maka masuk haji atas umrah dahulu daripada tawafnya. Firman Allah, wattaqullah, dan takutlah olehmu akan Allah Ta'ala pada barang yang disuruh dan barang yang dicegah. Itu dia. Yang kata bertakwa kepada Allah tu ialah hak Tuhan suruh buat, hak Tuhan kata jangan buat. Itu takwa. Kalau duk cari peluang, hak benda Tuhan larang ni ada peluang buat juga, itu bukan takwa, itu taqwa nama dia. Takwa ni hak mana Tuhan suruh buat, hak larang tak buat. Itu takwa. Itu betul-betul takut pada Tuhan. Begitu. Firman Allah, wa'lamu annallaha syadidul iqab, dan ketahuilah olehmu bahawasanya Allah Ta'ala Tuhan yang sangat sakit seksanya bagi orang yang menyalahinya. Tuhan kata baik-baik. Tuhan kalau dia balas, balasan Tuhan tak ada bandingan di dalam dunia. Firman Allah, al-hajju ashhurun ma'lumat. Waktu haji itu ialah beberapa bulan yang maklum, iaitu Syawal dan Zulqa'dah dan 10 malam daripada Zulhijjah. Itu musim haji. Mula daripada 1 Syawal sampai 10 Zulhijjah itu dia panggil musim haji. Sebelum 1 Syawal dengan selepas 10 Zulhijjah itu tak dipanggil musim haji. Kalau buat haji pun tak sah. Musim haji tempoh ni aja. Faman farada fihinnal hajj, maka barang siapa fardu padanya akan haji atasnya, yang ni atas dirinya dengan ihram dengannya, barang siapa niat nak buat haji, itu maksud dia, fala rafasa wala fusuqa wala jidala fil hajj, maka tiada jima dan tiada buat maksiat dan tiada berbantah-bantah pada dalam kedai haji itu. Orang yang buat haji hak ni kena jaga. Fala rafasa, tak boleh masa tempoh tu tak boleh bersama dengan isteri. Wala fusuq, tidak boleh buat benda jahat. Benda jahat contohnya apa? Pergi duduk pakai seluar pendek, pergi buat haji, pergi buat kerja fasik, duduk di hotel pakai seluar pendek, duduk keluar pergi bilik sebelah, pergi pakai seluar pendek. Ada ni, jadi benda ni ada. Jadi rumah mana tu? Paning kepala tengok kan? Dia pergi buat haji, betul lah dia buat haji tamattu'. Dia bukan buat haji ifrad, dia buat haji tamattu'. Dia dah buat umrah, kemudian dia dah tahallul daripada umrah, kemudian nak tunggu musim haji. Dalam nak tunggu musim haji, duduk hotel di Mekah ni, dia boleh duduk pakai seluar pendek, naik pergi tingkat atas, turun tingkat bawah, pergi jumpa kawan tu, pergi jumpa kawan ni, sampai orang duduk urut dada dengan dia. Buat dia ni. Cerita kat orang, dia kata, ni Mekah ni, dia tahun main. Relax. Dia nak buat lagu Mekah tu kampung dia. Haji ni first time lah dia kata, tapi umrah dia tiap tahun, dia kata tiap tahun lah dia kata. Tak ada lah harap kau bazar tu kenal semua lah. Dia sembang lagu tu. Ini kerja fusuk. Dia kata ini kerja fasik. Benda tu dilarang oleh agama, tak boleh buat. Tuhan kata dalam ayat ni, faman farada fihinnal hajj, maka barang siapa yang sudah niat nak buat fardu haji, fala rafasa, dia tak boleh nak bersama dengan isteri dia, tak boleh jima' dengan isteri dia, wala fusuq, dan tidak boleh buat benda fasik, tak boleh, wala jidal fil hajj, dan tidak boleh bertengkar di dalam ibadah haji. Elakkan daripada bertengkar.
Walaupun orang sebelah pergi buat lagu tu menyanyi, ya, kita kena sabar. Kata, sekali nyamuk, kita kena sabar apa semua. Pak tampak. Lepas tu maki, tak boleh. Tengkak dengan orang dan sebagainya, tak boleh. Dia kata, dan tiada jima' dan tiada buat maksiat dan tiada berbantah-bantah di dalam kerja haji. Wa ma taf'alu min khairin ya'lamullah. Dan akan barang apa yang kamu kerja daripada kebajikan itu, nescaya diketahui akan dia oleh Allah Ta'ala. Maka membalas Allah akan kamu dengannya. Kita buat baik, Tuhan tahu. Tuhan bagi balasan. Tak usah takutlah. Kalau benda yang kita buat tu baik, Tuhan tahu. Tuhan tahu, Tuhan bagi balasan. Kita duduk semayang, Sami'allahu liman hamidah. Sami'allahu liman hamidah. Sami'allah, maksudnya Allah dengar. Liman hamidah, orang yang memujinya. Kita duduk diam-diam ni, hati kita ada sebut Alhamdulillah. Tuhan tahu, tak payah duduk menjerit Alhamdulillah. Tak payah, Tuhan tahu. Cuma silap ni kadang-kadang tu imam dia, Sami'allahu limal, dia kata. Sampai saya dengar. Sami'allahu limal hamidah. Dia kata limal tu leman punya adik-beradik. Sami'allahu liman. Liman mim nun. Sami'allahu liman hamidah. Allah dengar siapa yang puji dia. Itu maksud dia. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Maka dia beritahu di sini, wa ma taf'alu min khairin ya'lamullah. Siapa juga buat baik, Tuhan tahu, maka Tuhan akan balas kepada dia. Dan turun pada ahli Yaman. Ini ayat yang berikut ni turun kepada penduduk Yaman. Dan adalah mereka itu pi haji dengan tiada bawa bekal. Ini pula penyakit orang Yaman masa tu. Nak pi buat haji di Mekah daripada Yaman, daripada Sana'a, daripada Yaman nak mai ke Mekah nak buat haji, tak bawa bekal. Mai lenggang lagu tu aja. Tawakal mereka itu atas manusia sahaja. Mereka mai bekal apa pun tak buat. Mereka kata, takkanlah dia kata orang Mekah kaya ramai tu tak mau bagi makan kat kita. Pakai tawakal, mengharap orang bagi makan kat dia. Ini sikap penduduk Yaman pada masa ni. Dia pakai tawakal macam tu aja. Macam kita selalu duduk cerita. Sahabat mai masjid nak semayang, mai lagu turun daripada kenderaan dia, unta ke keldai dia turun naik atas masjid pun nak semayang. Nabi duduk tengok kelaku dia. Nabi kata, siapa punya? Dia kata, saya punya lah. Nabi kata, awak tak tambat? Dia kata, tawakal Tuhan Allah. Aku tawakal kat Tuhan. Oh, Nabi kata, pi tambat, lepas tu tawakal. Nabi kata. Dia pakai kira lagu Tuhan saya telah benda ni. Macam tu aja. Ha? Pi dekat mana Sunshine Square kat mana kat lagu parking kereta naik supermarket lagu tu. Dia kata apa? Tak letak ke tu apa kupon parking apa? Tawakal kat Tuhan. Cantik, RM20 kompang. Tawakal dekat Tuhan. Nak kena faham lah macam mana. Penduduk Yaman mai nak buat haji, dia kira aku ni nak mai jadi dhaifullah, nak jadi duyufullah, nak jadi tetamu Allah. Takkan Allah tak boleh jaga aku? Dia duk kira lagu tu. Maka tindakan sikap penduduk Yaman mai nak buat haji ni tak bawa bekal ni, Allah Subhanahu wa taala buat turun ayat nak tegur mereka. Firman Allah, wa tazawwadu, maka ambil bekal oleh kamu bagi musafir kamu itu. Tuhan buat turun ayat suruh Nabi pergi baca dekat orang Yaman hak mai tak bawa apa ni, pakai harap orang Mekah belah depa. Wa tazawwadu, maka hendaklah kamu siap bekal dalam musafir kamu ni. Tuan-tuan, dulu orang tua-tua kita dulu pergi Mekah, zaman duk naik kapal haji di dermaga ni dulu. Tung Sahara dia panggil. Tung Sahara. Bukan Tung Sahara, Tung Sahara. Dia nak setara kita 3 bulan duduk di Mekah atas kapal haji. Tung tu lah duk ada dalam tu macam-macam, buka dengan seronding, dengan teluk masin, macam-macam duk dalam tu. Malam nak rajut tali tu saja pun kira kenuri. Kenuri turun pergi duduk dengan bancuh kopi likat dengan rendam akak apa ni nak bagi tak mengantuk ni, duk rajut tali Tung Sahara tu. Pasal apa? Bukan saja buat. Allah suruh wa tazawwadu, siap bekalan untuk nak pergi buat haji ni. Kan? Ada dalam masyarakat kita ni orang panggil haji sekupang. Dia panggil haji sekupang. Dia pergi buat haji duit sekupang ya awak. Kan dulu kapal haji
Duduk iya dekat dermaga kelang kabut dia selinap ke mana kan, naik pergi atas kapal tu, duduk atas bot tu. Bot bila nak jadi kelang kabut dia lepas turun tu. Naik pergi menyorok dalam tu, peluh mati dia menyorok dalam tu. Bila kapal dah bergerak dah, jalan dah, baru dia keluar. Baru orang jumpa dia, tengok apa pun tak ada. Awak buat lagu ni, dia kata macam nak pergi Mekah. Kalau dia tunggu himpun duit, dia kata pakai takbir sampai ke Sudah. Saya terpaksa buat lagu ni. Cuang ada apa dalam bukit? Kupang ada. Maka dia kata dengan ini diisytiharkan haji Sekupang gitu ni. Kan? Ada cerita yang tu pun ada hal. Ada cerita. Tak boleh lah. Kalau sampai tak ada duit, kita tak pergi tak jadi salah. Agama tak kata salah. Quran kata man istata'a ilaihi sabila, kepada orang yang mampu. Kalau tak mampu tak berdosa, tak payahlah sampai macam tu. Ni pula ayat dia kata watazawwadu, maka ambil bekal oleh kamu bagi musafir kamu itu. Fa inna khairaz zadi taqwa, maka bahawasanya sebaik-baik bekal itu takwa kepada Allah, yakni takut Allah dengan mengerjakan taat, bekal bagi perjalanan dunia akhirat. Bekal yang paling utama takwa. Itu untuk dunia akhirat. Untuk dunia saja tung sahara. Modu ada benda dalam tu. Begitu. Wattaquni, dan takutlah oleh kamu akan daku dengan ikut suruh tegah aku. Ya ulil albab, wahai segala orang yang mempunyai akal fikir. Tuhan kata fikir benda ni. Firman Allah, laisa alaikum junahun an tabtaghu fadlan min rabbikum. Tiada atas kamu itu dosa bahawa kamu tuntut akan kurnia rezeki daripada Tuhan kamu dengan tijarah, yakni dengan meniaga pada musim haji. Tak salah. Musim haji nak meniaga tak jadi salah. Tak jadi kesalahan. Musim haji, orang yang ada lori, yang ada bas, yang ada kereta, yang ada apa di Mekah tu, dia nak ambil kesempatan musim orang mai buat haji banyak-banyak, bagi sewa bas dia. Dia meniaga. Salah ke tak salah? Tak salah. Bahkan Ibnu Umar radhiyallahu anhu, anak Sayyidina Umar Al-Khattab, dia pernah cerita dalam satu hadis, dia kata, pernah sahabat mai jumpa Nabi SAW, jumpa Nabi tanya, ya Rasulullah, boleh tak boleh aku meniaga sedangkan aku juga nak buat ibadat haji? Boleh tak boleh? Nabi diam. Nabi diam. Kata Abdullah bin Umar bin Al-Khattab, dia kata bila sahabat ni mai depan Nabi, dia tanya Nabi, ya Rasulullah, boleh tak boleh dalam pada aku duk buat haji ni, aku juga ada duk buat meniaga apakah sikit sebanyak, boleh ke tak boleh? Nabi tak boleh nak jawab soalan tu. Nabi diam. Maka turun ayat ni, laisa alaikum junahun an tabtaghu fadlan min rabbikum. Turun ayat ni, Allah Subhanahu wa taala kata tiada atas kamu dosa. Maksudnya tak berdosa. Kamu tuntut akan kurnia rezeki daripada Tuhan kamu dengan tijarah, yakni dengan meniaga pada musim haji. Turun ini ayat menolak bagi benci orang Islam akan meniaga dalam musim haji itu. Kerana sahabat-sahabat sendiri duk ingat, nak buat haji lah, jangan duk kalut meniaga. Duk ingat macam tu. Turun ayat ni kata sebenarnya tak salah kalau sekiranya meniaga. Tidak salah. Begitu. Firman Allah, فَإِذَا أَفَضْتُمْ مِنْ عَرَفَاتٍ, dan apabila bertolak kamu daripada padang Arafah, kemudian daripada wukuf, فَذْكُرُوا اللَّهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ, maka hendaklah kamu banyak sebut akan Allah pada sisi Mash'aril Haram dengan talbiyah dan tahlil dan doa. Mash'aril Haram ini juga mengikut setengah ulama, dia kata itu nama Muzdalifah. Mash'aril Haram ini adalah nama Muzdalifah, dia kata. Maka apabila sampai di Muzdalifah, dia kata banyakkan talbiyah, banyak bertahlil dan banyak berdoa. Mash'aril Haram itu ialah bukit pada akhir Muzdalifah, dinamakan dia Bukit Quzah. Bukit kan, kawasan Muzdalifah tu bukit. Bukit yang penghabis sekali nak masuk Mina tu. Bukit yang penghabis tu dia panggil Bukit Quzah. Maka di situlah tempat sebenar, dia kata, yang kata Mash'aril Haram yang Allah sebut dalam Quran ini. Allah kata fadhkurullaha 'indal Mash'aril Haram. Maka hendaklah kamu sebut Allah banyak-banyak bila sampai di Mash'aril Haram ini. Dan pada hadis Nabi SAW bahawasanya Nabi SAW berhenti di Mash'aril Haram itu. Nabi berzikir akan Allah Subhanahu wa taala dan Nabi doa sungguh-sungguh di situ. Firman Allah, wadhkuruhu kama hadakum, dan sebut olehmu akan Allah
seperti mana barang yang menghidayah Allah akan kamu kepada segala tanda agamanya dan segala kerjanya dan segala kerja hajinya. Itu dia. Sampai di situ zikir banyak-banyak kerana Nabi SAW buat macam tu di situ. Nabi tuan-tuan di Muzdalifah, kita sebut tadi, Nabi sampai di Muzdalifah selepas daripada ghurub matahari. Masuk maghrib, Nabi terus keluar daripada Arafah pergi Muzdalifah. Di Muzdalifah Nabi semayang maghrib dengan Aisyah jamak dan qasar di situ. Kemudian Nabi duduk di Muzdalifah sampailah masuk waktu subuh dan semayang subuh. Lepas subuh baru bertolak ke Mina. Kita hari ni betul-betul ambil mabit, yang kata mabit di Muzdalifah, bermalam di Muzdalifah tu kira selepas tengah malam ada saat tu lepas tu terus shoot pergi ke Mina. Nabi dia duduk di Muzdalifah tu sampai subuh. Kan? Kita tahu payahlah ramai. 4 juta orang dia buat haji ni, kalau nak semua pakat nak buat lagu tu lah, tak tahu nak abang dia jadi lagu mana. Maka dengan kerana tu kita sekadar mengambil waktu bermalam di Muzdalifah saja. Waktu bermalam di Muzdalifah sekadar nak ambil waktu tu aja. Maka berhenti sat, setengah baih dia buka pintu bagi turun di kutik batu. Setengah baih dia katuk pintu dengan aircon tak ada, tu royak wit atas baih nak turun tak boleh. Dia macam-macam jadi tambah. Musim haji baru ni lagi cantik, sampai tu dia buka pintu, dia suruh turun baih belah. Tinggal perempuan ni. Wah baih tak ada dah. Ni musim haji baru ni tu berapa ramai yang baih tu tinggal tu tak main dah, jadi kelang kabut, jalan kaki sampai repah, tunggu terbalik kawan angkat usung dan sebagainya. Balik duk marah kata buang haji tak kira dah. Dia berubah format tahun hak baru ni. Ini cerita di Muzdalifah. Tapi kalau kita tahu Nabi buat macam mana, baih tinggal selamat jalan. Bila kita duduk dalam tu, kita semayang dalam tu apa semua, sampai lepas subuh esok, nak berjalan kaki daripada Muzdalifah, nak pergi ke Mina beri jauh dah. Jalan kaki pergi dalam 10 minit, 15 minit sampai. Jalan kaki pergi pelan-pelan. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Firman Allah, wa in kuntum min qabli laminad dallin. Dan jika ada kamu daripada dahulu, daripada jumlah sekalian orang dalalah sekalian, sekalipun. Allah Subhanahu Wa Taala kata, ada di kalangan kamu ni dulu golongan dalalah, sesat. Baru dapat hidayah Allah. Maka eloklah bila sampai di Muzdalifah tu zikir kepada Allah banyak-banyak, doa kepada Allah banyak-banyak. Pasal apa? Pasal terima kasih kepada Tuhan kerana Tuhan bagi hidayah dekat kita. Begitu. Firman Allah, summa afidu min haitsu afadhan nas. Kemudian bertolak oleh kamu wahai Quraisy pada wukuf itu daripada mana tempat yang bertolak wukuf manusia, yakni daripada Arafah, dengan bahawa kamu yakni orang Quraisy wukuf serta manusia, dan adalah mereka itu yakni orang-orang Quraisy itu wukuf di Muzdalifah kerana takabur daripada wukuf serta mereka itu. Ini cerita orang Quraisy. Bila mai perintah suruh buat haji, orang-orang Quraisy ni dia tak mau pergi wukuf di Arafah. Dia tak mau pergi. Pasal apa? Pasal orang Quraisy ni dia mendakwa kata dia orang mulia. Dalam hadis Nabi sebut, depa ni mendakwa depa golongan al-humus. Alif lam ha, ha kecil tu, ha mim sin. Al-humus. Al-humus maksudnya orang-orang mulia. Depa ni khadam yang menjaga al-haramain. Depa duk rasa depa mulia. Maka bila mai perintah haji, orang-orang Quraisy ni depa tak pi wukuf di Arafah, depa pi wukuf di Muzdalifah. Kerana Muzdalifah itu masih termasuk tanah haram. Dia duk rasa dia orang Mekah, dia orang tanah haram, dia jaga Kaabah, oleh kerana dia orang tanah haram, dia tak mau keluar daripada tanah haram. Dia nak duduk dalam kawasan tanah haram. Sempadan tanah haram tu Muzdalifah tu. Maka dia sampai dekat tu, dia berhenti. Dia kata dia nak wukuf di situ. Tindakan mereka tak mau pergi wukuf di Arafah tu kerana takabur, kerana rasa besar diri, rasa mereka ni tak patut pergi berguih dengan golongan marhain ni. Dia mau dia ada satu spesial punya, tak mau pergi bercampur dengan sebarang orang. Dia rasa dia ni ada satu istimewa punya kedudukan. Dia duk rasa macam tu. Maka turun ayat ni, Allah perintah suruh Nabi pergi habaq dekat mereka, hampa pun wukuf di Arafah juga. Muzdalifah bukan tempat wukuf. Ni turun ayat ni. Firman Allah, wastaghfirullah, maka minta ampun oleh kamu akan Allah daripada dosa kamu dengan banyak baca astaghfirullahalazim. Begitu. Innallaha ghafurur rahim. Bahwasanya Allah Taala itu Tuhan yang banyak mengampuni bagi hamba-Nya.
yang mukmin, lagi rahim dengan mereka itu. Firman Allah, fa idza qadaitum manasikakum, dan apabila selesai kamu daripada buat haji kamu, dengan bahawa kamu sudah melontak Jamratul Aqabah dan sudah tawaf dan sudah sa'i dan sudah bermalam di Mina, fazkurullaha ka zikrikum aba'akum aw ashadda zikra, maka sebut oleh kamu akan Allah Ta'ala seperti sebut kamu akan bapak-bapak kamu, atau lebih banyak sebut akan Allah daripada sebut bapak kamu itu. Adalah mereka itu, ni cerita orang-orang Arab dulu, mereka itu bermegah-megah dengan sebut bapak-bapak mereka ketika selesai haji mereka itu di Mina ataupun di Mekah. Kan? Itu sebab dalam pepatah Arab ni dia kata laisal fata man yaqul kana abi, walakinnal fata man yaqul ha anaza. Kata tak dianggap satu orang tu gentleman man yaqul kana abi, kalau bercakap duk abang pak aku, ini tak gentleman. Walakinnal fata, tetapi yang betul-betul fata, pemuda gentleman ni, man yaqul ha anaza, dia cakap ni aku. Orang-orang Arab jahiliah dulu dia style ni, dia cerita duk abang zaman dulu. Pak aku dulu dia duk jaga Kaabah, pak aku dulu duk bagi minum orang mai buat haji, pak aku semua pak aku. Habis hang apa? Kan macam kita lah ni. Dulu ni semua tanah pak saya punya. Anu tolak orang pak saya semua lah. Pak hang apa hang? Saya lah tak ada apalah, tumpang duk tanah orang. Tak sah cerita lah, tak sah duk cerita lah apa hang dulu, dia punya hal lah, habis dah cerita dia. Hang pula ni macam mana? Masyarakat Arab dulu ni, dia ni duk kira apa? Dia duk kira bapak dia, duk cerita pak aku dulu, pak aku lah yang duk bagi makan orang, pak aku lah yang duk jaga Kaabah, pak aku lah yang duk kerja basuh Kaabah, pak aku, semua pak aku. Tuhan kata dalam ayat ni, fazkurullaha ka zikrikum aba'akum. Ganti daripada duk cerita pak aku ni, ganti dia sebut kata Allah Tuhan aku. Ni aku alhamdulillah sihat ni, Allah Tuhan aku bagi kat aku. Sebut Allah bagi kat kita apapun, au asyadda zikra, sebut lebih lagi Tuhan bagi kat kita daripada duk sebut pasal bapak kita ni. Faminan nasi man yaqul, dan setengah daripada manusia mereka yang berkata pada doanya, Rabbana atina fid dunya, wahai Tuhan kami, bagilah kepada kami dalam dunia ni nasib, yakni bahagian kami. Itu dia. Ayat ni pula cerita ada orang dalam masa duk di Mekah duk buat haji ni, duk minta doa Rabbana atina fid dunya, dia berhenti tentu aja. Ya Allah, bagilah kepada aku dunia ni, kira semuanya kebaikan bagi dekat aku. Dia minta dunia saja. Wa ma lahu fil akhirati min khalaq, dan tiada baginya, yakni bagi orang yang duk doa minta dunia saja ni, tidak ada baginya pada akhirat itu daripada bahagian nikmat syurga. Siapa minta dunia saja, Tuhan bagi, hak dunia akhirat dia tak ada apa. Tak boleh begitu. Wa minhum man yaqul, dan setengah daripada mereka yang berkata pada doa dia, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ada setengah pula doa dia dua-dua sekali. Atina fid dunya hasanah, dunia pun dia nak kebaikan. Apa dia kebaikan dunia? Sihat. Ni cerita atas dunia lah, minta sihat, minta ada duit, minta kita ada rumah, kita minta kita ada ilmu, kita minta kita ni ada suami, ada isteri yang baik-baik, kita minta anak-anak yang berjaya. Ini semua dunia. Dalam doa tak payahlah duk karang sampai kawan lenguh tangan. Doa sampai kawan mula tu kita tengok semangat angkat sampai lagu ni. Satu lagu slow motion duk turun lagu tu. Panjang sangat doa. Turun sampai satu macam yang duk letak atas paha lagu tu. Sampai dah sekali dua-dua tangan duk letak atas lutut ni. Lah dia kata apa panjang sangat, dia bangkit balik. Tu imam duk baca doa tak habis lagi. Tentang baca cerita Imam Malik, imam mazhab Maliki. Imam Malik doa bila pun selepas dia puji Allah, selepas dia berselawat kepada Nabi, dia kata Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar walhamdulillahirabbil alamin. Habis. Bila orang tanya Imam Malik, pasal apa kamu baca doa macam tu punya ringkas, macam tu punya pendek?
Imam Malik kata apa? Dia kata doa itu doa yang jami', yang himpun semua sekali. Aku minta ke Tuhan, Rabbana atina fid dunya hasanah. Aku minta Allah bagi dekat aku dunia ni dapat kebaikan. Apa kebaikan dunia? Semua hak kita sebut tadi lah. Sihat, berilmu, berharta, ada anak, ada isteri yang membahagiakan kita. Semua benda ni masuk di dalam Rabbana atina fid dunya hasanah. Cukuplah, dia kata Allah tahulah apa yang baik untuk aku. Aku minta yang tu, Allah bagi yang baik untuk aku atas dunia. Wa fil akhirati hasanah, akhirat minta baik. Apa di akhirat? Daripada cerita nak mati itu, nak masuk alam akhirat tu minta Allah bagi baik. Masuk dalam kubur, muka nakir apa semua soalan, semua minta bagi kita baik. Tak ada jadi masalah masa soal muka nakir. Sampailah masa duduk dalam kubur nak tunggu berlaku kiamat tu, minta kubur kita jadi radhatun min riyadil jannah, jadi satu taman daripada taman syurga Allah. Minta hari bangkit di padang mahsyar, esok kita bangkit dalam keadaan selesa, tidak jadi susah payah macam setengah manusia. Minta masa duduk di padang mahsyar, hisap kita disegerakan. Minta amal kebaikan kita lebih berat daripada amal jahat, amal buruk kita. Minta kita segera masuk syurga. Itu semua wa fil akhirati hasanah. Akhirat minta baik. Dulu kepala Batih Tuan Haji Abdullah Fahim, tuan-tuan dengar nama dia? Tuan Haji Abdullah Fahim, bila pun doa macam tu aja. Dia tak suka jadi imam. Dia tak suka jadi imam. Kalau orang tolak juga, tak upaya daya naik juga jadi imam, habis semayang, doa dia banyak tu aja. Ambil aja. Tidaklah bermakna kita tak boleh doa panjang, sebab Nabi sendiri pun doa berbagai-bagai, bermacam-macam. Tapi bagi orang yang bermasalah dari segi nak hafal doa-doa yang maksurah daripada Nabi ni, doa yang Nabi duk baca banyak, dia payah sangat, dia ambil yang ni sudah cukup. Doa ini dia menghimpun segala doa yang hak duk baca banyak-banyak ni, menghimpun semua sekali. Sebab masa tawaf Kaabah tu Allah dia bagi doa daripada Hajarul Aswad nak mai penjuru rukun Syami satu doa, rukun Iraqi satu doa, rukun Yamani satu doa. Dua belah dengan doa tu dia merojek pergi hampir tangan pun lari daripada kiblat. Kita selawat saja ke, kita subhanallah alhamdulillah ke apa-apa, sampai dekat rukun Yamani nak mai Hajarul Aswad, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Macam tu aja baca. Hati lebih khusyuk, tidak ada banyak gangguan dekat kita semua. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Dia ada satu hadis cerita daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Nabi pergi ziarah satu sahabat sakit kuat. Nabi pergi ziarah satu sahabat yang sedang sakit kuat. Bila Nabi sampai, Nabi tengok dia kurus kering, nampak cukup teruk sakit. Nabi tanya dia satu soalan. Nabi kata, kamu ada minta apa-apa doa ke dekat Tuhan? Nabi tanya dia soalan tu. Ni hamba Allah sakit sampai kurus cengkung ni. Nabi tanya dia, hang ada minta apa-apa ke dekat Tuhan? Jawab sahabat ni, dia kata, ada ya Rasulullah, aku minta kepada Allah kalau aku ada dosa, kalau sekiranya aku nak kena azab di akhirat, minta segerakan azab tu atas dunia supaya akhirat aku tak kena teruk. Nabi bila dengar macam tu, terus Nabi SAW kata subhanallah. Nabi kata, apa yang kamu pergi minta macam tu? Sebaliknya Nabi kata, hendaklah kamu minta Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Nabi kata kamu minta itu, jangan minta macam kamu minta tadi. Dia duk minta kat Tuhan masa dia sihat, dia duk minta dekat Tuhan, ya Allah, kalaulah aku ni manusia yang berdosa, ada banyak dosa sampai nak kena balas teruk di akhirat itu, minta balasan tu bagi awal-awal atas dunia ni supaya akhirat dia tak kena teruk. Dia duk minta macam tu. Nabi SAW kata kat dia, subhanallah, hang jangan lagu tu, hang tak boleh tahan azab tu teruk. Sebaliknya minta dekat Allah, dunia pun minta baik, akhirat pun minta baik, Allah boleh bagi apa yang kamu minta. Dia terus minta. Lepas dalam duk sakit tu minta Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Tak lama lepas tu Allah hilangkan sakit dia baik balik. Hadis riwayat Imam Muslim. Tuan-tuan buka dah Sahih Muslim, ada jumpa hadis tentang benda ni. Itu dia. Benda ni kadang-kadang susah nak cakap. Tuhan dia nak bagi. Banyaklah kita kata bukan 7 benda pelik dalam dunia. 7,000 ke 700,000 ke benda pelik Tuhan duk bagi jadi. Aksiden punya teruk. Mati 8 orang.
budak kecil umur 3 bulan tak mati. Tak ada fikir. Kalau tengok kereta berlanggang, vibration kuat dan sebagainya, budak kecil lagi tak boleh tahan. Dia hidup. Ambil pergi x-ray semua, tak ada apa cedera. Internal tak ada cedera, luar external tak ada cedera. Sihat. Allah Maha Kuasa. Kawah bawa kereta tu pergi gym hari-hari. Dia angkat berat. Mana dengan spinach duk makan lagi. Jalan. Kepala lekat jelas steering lagi. Tak boleh cakap tuan-tuan, benar ni tak boleh cakap. Tuhan dia nak bagi lagu mana dia bagi. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Dia kata, dan ini ayat menyata bagi hal orang kafir musyrikin dan hal orang-orang mukmin. Dan maksud dengannya itu menyuruh tuntut kebajikan dua negeri. Allah nak suruh kita minta kebaikan dunia dan kebaikan akhirat. Dia kata, seperti mana barang yang dijanjikan pahala ke atasnya dengan firman-Nya ulaika lahum nasibum bima kasabu. Bermula jemaah haji itu bagi mereka itu bahagian pahala daripada barang yang mereka usaha kerana taat dan haji dan doa mereka itu. Wallahu sari'ul hisab. Dan bermula Allah Taala itu Tuhan yang amat cepat hisapnya, menghisap akan makhluk sekaliannya pada nisf satu hari dunia. Tuhan hisap semua makhluk ni, dia kata setengah daripada hari dunia ni aja. Kita satu hari 24 jam, Tuhan hisap semua makhluk ada-ada ni, kalau ikut perkiraan ni, bagi Allah ni sekerat hari, siap. Allah hisap semua sekali. Kerana hadis yang demikian itu sabit daripada hadis, dia kata. Wallahu a'lam. Lepas ini kita masuk wadhkurullaha fi ayyamin ma'dudat, dan sebut olehmu akan Allah pada segala hari tasyrik. Yakni hari 11, 12 dan 13 tu waktu berada di Mina. Lepas ni tuan-tuan kita akan masuk lagi ayat. Dia cerita pasal hari tasyrik, apa patut kita buat. Kemudian dia main ayat wa minan nasi may yu'jibuka qawluhu fil hayatid dunya. Dia nak cerita pasal orang munafik. Orang munafik atas dunia nampak cukup hebat. Kita rasa kagum, takjub dengan dia, tapi akhirat dia tak ada apa. Kemudian dia akan cerita tentang sifat-sifat orang munafik ni, macam mana keadaan depa ni. Wallahu a'lam. Dapat ustaz jawatankuasa masjid tak mengadakan mesyuarat agung 3 tahun, tak bentang penyata keuangan masuk keluar. Bolehkah dianggap pegawai-pegawai masjid itu bersubahat? Sama, jawatankuasa masjid tidak pernah datang jemaah di masjid. Ini cerita yang tak habis-habis lah. Jadi kepada jawatankuasa masjid yang berkenaan, sila undur diri lah. Tentu senang lah. Kita jadi jawatankuasa masjid, masjid pun kita tak pergi, tak usah jadilah. Kan, tak usah jadi. Pasal apa jadi? Kita kalau kita kata nak jadi jawatankuasa masjid, itu amanah. Kita bertanggungjawab di atas kejahilan anak qaryah kita. Bukan satu jawatan glamour. Itu satu amanah. Allah buah atas belakang kita dengan kemahuan dan kerelaan kita. Bila kita terima jawatan, kita bertanggungjawab. Kena buat kuliah-kuliah pengajian yang sekira-kira kuliah ni boleh menghilangkan penyakit jahil anak qaryah kita. Dah kita buat, mereka tak main, kita lepas. Hak masalah kita tak buat. Orang nak buat tak bagi buat pula. Lagi besar masalah kita. Maka amanah tunaikan dengan sebaik-baiknya. Kemudian masalah penyata kewangan ni, mana-mana pihak jugalah, masjid ke, pertubuhan ke, persatuan ke, parti ke, apa ke, tak kira lah, sama lah. Kalau melibatkan keuangan, mesti amanah. Kita mesti bagi tahu dekat orang, kita mesti transparent. Berapa duit masuk, berapa duit keluar, belanja ke mana, kita mesti ada satu benda tu, mesti itemize, mesti detail one by one, ke mana kita belanjakan duit tu. Kita tak mau kerana kita jadi timbul banyak buruk sangka. Walaupun kita guna duit tu pada jalan yang benar, kita pun tak misuse duit tu, tapi jangan sampai kita menjadi fitnah pada orang semua. Benda-benda macam ni semua kena jagalah.